Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung dengan 7.2 sukatan serakan. Muka surat 110. Kita tengok nota dulu. Yang first ialah julat. Apa itu julat? Julat itu adalah titik tengah kelas tertinggi tolak dengan titik tengah kelas terendah. Okay, nanti kita bincangkan. Ini nota. Nombor 2, julat antara kuartil ditentukan daripada ogive. Okay, jadi dia ada formula. Julat antara kuartil ialah kuartil ketiga tolak kuartil 1. Q3 tolak Q1. Seterusnya, formula variance. Variance sama dengan sigma square. Ni kita panggil sigma square. Variance ialah sigma square sama dengan jumlah fx square bagi dengan jumlah f tolak dengan min kuasa 2. Okay, tengok dengan keadaan x tu ialah titik tengah bagi selang kelas, f tu ialah kekerapan frekuensi dan x bar tu ialah min ataupun purata. Seterusnya yang tadi variance, sekarang sisihan piawai. Sisihan piawai adalah square root variance sahaja. Dia formula yang sama, cuma dia puncakan. Okay, jadi kalau awak nak ingat, sigma square ialah variance. Kemudian yang sigma adalah sisihan piawai. Cara nak ingat, awak ingat macam ni. Yang ni ada kuasa 2, variance 1. Yang ni kuasa 1, kita akan panggil sisihan piawai. Ada 2 sebutan. Ini 1 sebutan. Kalau kuasa 2, 1 sebutan. Kalau kuasa 1, dia ada sisihan piawai 2 sebutan. Itu cara nak ingat. Okay, seterusnya nombor 5. Bentuk taburan data berdasarkan plot kotak. Okay, yang ni kalau tak salah cikgu, plot kotak awak dah belajar waktu tingkatan 4 dulu. Okay, tengok dia tulis kat sini. Kalau dia simetri, maksudnya dia tengah-tengah, center. Kalau simetri, kita tengok kat depan ni kita panggil sebagai sumut ataupun dalam bahasa Inggeris whisker. Kat belakang pun sama. Ekor depan, ekor belakang nama dia sumut. Jadi kalau dia simetri maksudnya dia berada di tengah-tengah garisan ni. Okay, seterusnya kalau pencong ke kanan. Kalau pencong ke kanan maksudnya dia banyak ke kanan. Kan macam hari tu rendah ke kanan kan. Sekarang dia banyak ke kanan. Okey macam ni. Dia banyak, dia panjang ke kanan. Yang ke kiri dia pendek. Nampak kan? Yang ke kiri ni dia pendek, ke kanan dia panjang. Itu pencong ke kanan, panjang ke kanan. Seterusnya ada juga yang kedua, ni pun sama. Kalau awak nampak dia dekat ni dia boleh center. Tapi kalau sini dia panjang ke kanan, dia adalah pencong ke kanan. Seterusnya yang ketiga ialah pencong ke kiri. Maksudnya dia panjang ke kiri. Yang ni pun dia lebih ke kiri. Nampak kan? Seterusnya, kalaulah kotak ni center, dipanggil kotak, bentuk taburan berdasarkan plot kotak. Okay. Kalau kotak ni center, tapi dia panjang ke kiri pun kita panggil sebagai pencong kiri. Okay, kita terus pergi pada soalan nombor 10. Dia kata hitung julat bagi setiap data berikut. Jadi julat tadi dah ada dekat nota nombor 1. Julat bersamaan dengan titik tengah kelas tertinggi tolak titik tengah kelas terendah. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini, yang mana yang paling tinggi? Yang paling tinggi ialah ini kan. Kelas tertinggi, sorry. Titik tengah kelas tertinggi tolak dengan titik tengah kelas terendah. Dia ambil sahaja yang ni kelas dari 1 hingga 200.
Ini paling rendah, yang bawah ni paling tinggi. Jadi kita cari dia punya titik tengah. First ialah 1 tambah 200 bahagi 2. Itu cara nak cari titik tengah. Jadi 201 bahagi 2, awak akan dapat 201 bahagi 2 ialah 100.5. Seterusnya yang ni 801 tambah 1000 bahagi 2. Jadi 1801 bahagi 2 awak akan dapat 900.5. Kita tolakkan titik tengah ni tolak titik tengah ni. Jadi julat sama dengan 900.5 tolak dengan 100.5. Jawapannya ialah RM800. Okey, seterusnya soalan B dia minta julat juga. Jadi ambil yang ni titik tengah. Ambil yang ni kirakan titik tengah. Nanti yang besar tolak yang kecil. Jadi awak cuba buat. Cikgu bagi jawapan akhirnya ialah 50. Okey. Seterusnya cikgu pergi ke muka surat seterusnya nombor 11. Dia kata hitung julat antara kuartil data berikut. Okay. Jadi kalau julat antara kuartil, tadi julat saja kan. Sekarang ni julat antara kuartil ialah nota nombor 2 tadi. Julat antara kuartil, betul julat antara kuartil ialah kuartil 3 tolak dengan kuartil 1. Itu maksud julat antara kuartil. Kuartil 3 tolak kuartil 1. Jadi first kita cari kuartil 3. Kuartil 3, sekejap cikgu besarkan. Bagi nampak. Okey, graf cikgu tak berapa clear awak boleh rujuk graf awak. Jadi total semua ialah 120. Kuartil 3 ialah 3 per kuartil 3 sama dengan 3/4 darab dengan 120 sama dengan 3/4 darab 120 ialah tekan kalkulator dapat 90. Jadi dekat graf ni awak cari 90. Ini 80, tengah-tengah dia ialah 90. Ambil pembaris, garis. Putus-putus sampai kena graf. Kemudian turun ke bawah. Sorry sengit-sengit sikit. Awak guna pembaris. Okay, kita baca dekat bawah sini. Kalau cikgu baca dekat bawah sini ialah 59.5 kan. Jadi satu kotak kecil dia naik 1. 60.5, 61.5. Kalau dekat sini cikgu baca, cikgu ambil jawapan. Dia adalah 67. Kuartil ketiga ialah 67. Okay, ini bukan kuartil ketiga lagi Cara penulisan. Okay, kita tulis macam ni. Ini baru betul cara penulisan dia. Kita tulis 3/4 darab 120 dapat 90. Jadi oleh sebab itu kuartil ketiga ialah 67. Seterusnya kuartil 1 ialah 1/4 darab 120 sama dengan 30. Jadi kita pergi dekat graf, kita pergi dekat 30, 20 sini 30. Ada putus-putus, kemudian turun ke bawah. Okey. Oleh sebab itu kuartil 1 sama dengan, kalau cikgu baca dekat sini, dia sebelum 49.5. Dia adalah 47.5. Jadi dapatlah julat antara kuartil. Kita tulis kat sini julat antara kuartil sama dengan kuartil 3 ialah 67.
tolak kuartil 1 ialah 47.5. Kita akan dapat 19.5 cm. Okay, itu jawapan nombor 11. Seterusnya kita pergi ke soalan nombor 12. Yang ni ialah variance. Jadi cikgu nak awak hafal formula variance. Wajib hafal. Variance adalah sigma square sama dengan jumlah fx square bahagi dengan jumlah f tolak dengan min. X bar tu ialah min square. Jadi kat sini dia ada bagi variance sama dengan okay, ni. Sisihan piawai ialah sama dengan sigma. Punca kuasakan sahaja. Kan, punca kuasa. Jadi awak hanya perlu hafal formula variance sahaja. Jadi sisihan piawai kita boleh dapat. Okay. Jadi dia suruh hitung variance dan sisihan piawai. Okay, kita terus pergi pada soalan. Kita tengok soalan 12A. Sekarang dia bagi panjang 5 hingga 9, 10 hingga 14, 15 hingga 19, 20 hingga 24, 25 hingga 29. Kemudian yang dia bagi kekerapan ni ialah F frekuensi. Bahasa Inggeris dia 6, 11, 12, 7, 24. Sekarang kita nak cari titik tengah. Awak kena tambah kolom. Titik tengah ialah X. Kita tambahkan kolom dia. Macam mana kita nak tahu titik tengah? Kita tambah bahagi 2. 5 tambah 9 bahagi 2. 5 tambah 9, 14 bahagi 2 dapat 7. Jadi kat sini ialah 7. Ataupun awak boleh juga kira macam ni. 5, 6, 7, 8, 9. Okay, mana tengah-tengah? Ini tengah-tengah. Awak kira guna tangan, jari. 5, 6, 7, 8, 9, 7 yang tengah-tengah. Sama juga ini 10, 11, 12, 13, 14. Mana yang tengah-tengah? Yang ini. Okay, 12. Seterusnya 15, 16, 17 yang tengah-tengah. Okay. Kalau kita tengok sini dia macam rentak lagu 7, 12, 17. Dia akan jadi kat sini 22. Lepas 12, 17. Lepas 22 dia akan jadi 27. Kalau nak kira pun boleh. Nak tengok dia punya irama dia pun boleh. Dia punya, kita panggil ikutan. Dia ikut ya. Okay, seterusnya dah kita tahu F, kita tahu X. Kita tambah lagi kolom. Kita nak cari F darab X. Sebab formula variance. Okay, cukuplah. Cikgu keluarkan formula variance. Okay, variance sigma square sama dengan jumlah fx bahagi dengan jumlah f tolak dengan min square. Okay, sekarang kita tengok f darab x. Jumlah tu maksudnya kita tambah f darab x 6 darab 7. Kurungan tambah f darab x 11 darab 12. Tambah 12 darab 17. Tutup kurungan tambah 7 darab 22. Tutup kurungan tambah last sekali ialah 4 darab 27. Tutup kurungan bahagi dengan jumlah F. Jadi kita kena tambahkan dekat sini berapa jumlah dia. 6 tambah 11 tambah 12 tambah 7 tambah 4. Dekat sini jumlah dia ialah 40. Dia awak masukkan sini bahagi dengan 40. Tolak dengan min. Min ialah purata dia. Jadi macam mana kita nak kira min?
Min ialah jumlah F darab X. Okey, jadi 6 kali 7. 6 kali 7. Sorry. 6 kali 7. Cikgu buat F min ialah, kalau kita kira dekat sini, cikgu tambah dekat sini. Nak kira min, kita asingkan. X bar sama dengan 6 kali 7. 42 tambah 11 darab 12 tambah 12 darab 17 tambah 7 darab 22 tambah 4 darab 27 tutup kurungan bahagi dengan jumlah dia ialah 40. Okey, awak akan dapat kita 6 kali 7, kita tambah ke atas ni dapat 640 bahagi 40. Okey, tekan kalkulator, 640 bahagi 40. 640 bahagi 40 dapat 16. Jadi dekat sini dia akan jadi tolak, ni tolak kan, tolak 6, buat kurungan 16 tutup kurungan kuasa 2. Okey. Oh, cikgu tersalah lah, cikgu minta maaf. Yang ni ialah X square. Jumlah F darab dengan X square. Jadi X ni kita kena squarekan dulu. F darabkan dengan X square. Sekejap, 42 kuasa 2. Enam darab jadi yang ini semua kuasa 2. Ada pembetulan Okey, jadi kita kirakan sama dengan 6 darab 7 kuasa 2 tambah 11 darab 12 kuasa 2 tambah 12 darab 17 kuasa 2 tambah 7 darab 22 kuasa 2 tambah 4 darab 27 kuasa 2 sama dengan, kita akan dapat 11.650 bahagikan dengan 40 tolak dengan 16 kuasa 2 ialah 256. Okey, seterusnya 11.650 bahagi 40 tolak dengan 256. Kita akan dapat 35.25. Itu adalah jawapan bagi variance. Sekarang dia nak sisihan piawai. Jadi kita tulis dekat sini sisihan piawai. Simbol dia ialah sigma sebab ini 1, 2 perkataan. Jadi dia akan jadi kuasa 1, tak ada nak ingat. Jadi puncakan sahaja variance 35.25 sama dengan, tekan punca kuasa answer dapat 5.937. Okey, dapatlah soalan A. Seterusnya soalan B pun dia minta variance dengan sisihan piawai. Jadi cikgu nak awak try buat. Jawapan B ialah variance dia sama dengan
54.41. Sisihan piawai dapat 7.376. Jalan kerja dia panjang sikit tapi awak try buat. Terusnya soalan C. Variance dia, sigma square dia ialah 0.0146. Sigma awak akan dapat 0.1209. Okey, itu jawapan nombor 12C. Okey, seterusnya B dengan C awak try buat. Seterusnya cikgu nak habiskan topik Jadi cikgu pergi ke soalan nombor 13. Soalan dia kata bina satu plot kotak berdasarkan setiap ogif berikut. Seterusnya nyatakan bentuk taburan data tersebut. Jadi dia nak kita buat kotak. Jadi dekat sini kita terus pergi ke soalan A. Soalan A dia bagi kegerapan longgokan dia sehingga 60. Kemudian dekat sini bermula dengan 10.5, 20.5 hinggalah 70.5. Jadi kalau kita daripada ogif tu, kalau kita nak buat dia punya kotak, dia punya plot kotak, first kali awak kena cari dia punya nilai minimum dia. Kalau kita tengok nilai minimum dia ialah dekat sini 10.5. Paling banyak ialah 70.5. Okay, seterusnya kita cari dia punya kuartil 1. Jadi kuartil 1 ialah 1/4 darab dengan 60. Jadi 1/4 darab dengan 60 awak akan dapat 15. Jadi kita pergi dekat graf 15 sini. Garis putus-putus. Kemudian turun ke bawah. Jadi kuartil 1 kita akan dapat 25. Okey, ini cikgu ambil daripada skema jawapan. Seterusnya, lepas kita cari kuartil 1, kita kena cari median. Okay. Ini cikgu buat oleh sebab itu. Median ialah separuh. Jadi dapat 1/2 dan 60 dapat 30. Jadi kita pergi dekat 30, kita gariskan putus-putus. Jadi kita turun ke bawah. Jadi median ataupun kuartil 2, benda yang sama, awak akan dapat 30.5. Last sekali ialah kuartil ketiga, 3/4 darab 60. Awak akan dapat 45. Okey, pergi dekat graf, cari 45, gariskan putus-putus 45, turun ke bawah. Jadi oleh sebab itu kuartil ketiga kita akan dapat 38.5. Kat sini 38.5. Jadi kita nak mula melukis blok kotak. Kita buat center dia, paling hujung ialah 10.5. Kita gariskan. First kita gariskan dulu. Kita ambil pembaris, kita gariskan. Guna pembaris ya. Cikgu buat tak kemas sangat. Okey, guna pembaris. Kemudian paling hujung dekat sini ialah 10.5. Dan dekat sini 20.5. Dekat sini ialah 30.5. 40.5. Tengok mak letak 50.5. Cikgu besarkan sikit. Kecil sangat. Cikgu besarkan sikit supaya nampak. Okey.
Okey, ni cikgu padamkan. Okay. Jadi ambil pembaris, kita gariskan. Bagi lurus. Okey, dekat sini ialah 10.5, 20.5, 30.5, 40.5, 50.5, 60.5 sampailah 70.5. Okey, muat. Kemudian hujung sini hitamkan 10.5. Last kali hitamkan 70.5. Okey, kemudian kita dapat kuartil 1 tadi ialah 25. Jadi kita tandakan yang ni 20.5, yang ni 30.5. Dua kotak akan naik satu kotak akan naik 1. Okey, jadi satu kotak 21.5, 22.5, 23.5, 24.5. Dekat sini ialah 25.5. Jadi kita nak hanyalah 25 sahaja. Jadi di tengah-tengah sini sebelum 25.5, di tengah-tengah kotak. Kan ni kotak kecil di tengah-tengah ni. Bukan di atas garisan, di tengah-tengah tu. Ni di tengah-tengah ni sini, sorry. Di tengah-tengah sini. Sini. Okey. Itu adalah 20.5. 25. Kemudian kuartil 2 ialah 30.5. Jadi, okey, boleh kat sini 30.5. Last kali ialah kuartil ketiga tadi kita dapat 38.5 kan. Jadi 38.5 ialah ni 30.5. Ni 40.5, dia dua kotak sebelum 40.5. Itu adalah 38.5. Okey, kita hitamkan. Okey, kemudian kita nak buat dia punya kotak. Jadi kita buat dia punya kotak. Biar betul-betul kita kira berapa kotak kat situ. Kita naik dekat sini 1, 2. Kat bawah pun turun 1, 2. Okey, 1, 2, 3. Kita naik 1, 2, 3. Ke bawah pun kita turunkan 1, 2, 3 biar sama. Kemudian kita gariskan sampai sini 1, 2, 3. Okey, dah dapat situ. Kemudian dekat media ni kita gariskan. Okey. Seterusnya yang kat media tu tak payah hitamkan pun tak apa. Yang 4 saja yang boleh hitamkan. Kemudian kita ambil pembaris, kita gariskan sampai hujung. Kemudian ni kita ambil pembaris, kita gariskan sampai hujung. Kalau kita tengok dekat sini, dia adalah pencung ke kanan. Sebab dia ke kanan panjang. Okey, seterusnya soalan B. Soalan B, cikgu nak awak try buat. Jawapan dia akan pencung ke kiri. Okey, cikgu bagi beberapa jawapan. Kuartil 1 awak akan dapat 52.5. Kuartil 2 ataupun median awak akan dapat 57.5. Kuartil 3 awak akan dapat 61. Okey, boleh semak jawapan ini. Try buat. Seterusnya nombor 14. Nombor 14. Dia kata selesaikan setiap yang berikut.
Jadual kekerapan di bawah menunjukkan markah yang diperoleh kumpulan alfa dan beta dalam pertandingan sains. Jadi dia bagi markah dekat situ 40 hingga 44, 45, 49, last sekali 65 hingga 69. Alfa markah dia ada 4 orang, 3 orang dan seterusnya 8. Beta 2, 2 dan seterusnya 9. Jadi berdasarkan min dan sisihan piawai, kita suruh awak kira min, kemudian awak kira sisihan piawai. Tentukan kumpulan yang manakah yang menunjukkan prestasi yang lebih baik dan konsisten. Lebih baik dan konsisten. Berikan justifikasi anda. Okey, soalan macam ni yang famous dalam KSSM. Okey, sekarang kita tengok macam mana kita nak kira. First kali kita kirakan untuk kumpulan alfa dulu. Okey, jadi untuk kumpulan alfa, kita kirakan min dia dulu. Jadi kita tulis min untuk alfa. Jadi min ialah titik tengah kan. 40 hingga 44, 40, 41, 42, 43, 44. Jadi X dia, cikgu tambah dekat sini. X dia ialah titik tengah. X tu ialah titik tengah. Okay. X dia ialah 40, 41, 42. 42. Boleh kira macam cikgu ajar tadi kan. Guna tangan 40, 41, 42, 43, 44. Jadi yang di tengah-tengah. 45, 46, 47. Jadi dia akan jadi kat sini 52, 57, 62, 67. Kita nak kira titik tengah. Kita nak kira min. Jadi F darab X. Kita kira yang ni F, frekuensi dia. Jadi 4 darab 42. 42 darab 4 tambah 3 darab 47. Buat kurungan 3 darab 47 tambah 5 darab 52 tambah, kita masih fokus pada alfa, 11 darab 57 tambah kurungan 9 darab 62 tambah 8 darab 67 tutup kurungan bahagi dengan dia punya total. Jadi total dekat sini kita kena kira 4 tambah 3 tambah 5 tambah 11 tambah 9 tambah 8. Frekuensi dia ialah 40. Okey. Kita bahagikan dengan 40. Kita tekan kalkulator. 42 darab 4 tambah 3 darab 47 tambah 5 darab 52 tambah 11 darab 57 tambah 9 darab 62 tambah 8 darab 67 sama dengan awak akan dapat 2290. Kena tekan kalkulator Pengalaman tekan kalkulator tu penting. Awak jangan terus salin. Okey, dapat 57.25. Jadi sekarang kita nak cari dia punya, kita cari dia punya variance dia dulu. Formula dia ialah jumlah F X square bahagi dengan jumlah F tolak dengan min X bar square. Min tu ialah X bar square. Jadi kita kirakan. Yang ni kita kena carikan dia punya X square. Jadi kalau cikgu buat kat sini, dia adalah 4 darab X ialah 42 square tambah yang ni kita squarekan semua. F kita darab dengan X sahaja yang square. Jadi 4 darab 42 square tambah, kita salin balik semua ni, cumanya X tu kita squarekan. Tambah 5 darab 52 square tambah 11 darab 57 square tambah 9 darab 62 square tambah 8 darab 67 square. Okay. Semua sekali bahagi dengan juga 40 tolak dengan
Min kita dapat tadi 57.25 tutup kurungan kuasa 2. Awak akan dapat sama dengan, bila kita kira, sama dengan variance dia ialah, kena tekan okey, cikgu terus pergi ke sigma. Yang ni awak tekankan. Jadi dia nak kira ialah sisihan piawai. Jadi punca kuasa 2 dia, cikgu tulis jawapan last sekali dapat 7.66. Okey, yang ni dapat 7.66. Kemudian untuk min beta, aku tambah kat sini. Min, tadi min untuk alpha kan? Ini min untuk beta pula. Yang ni pun untuk alpha juga. Alpha. Okay, sekarang min beta cikgu nak minta awak buat. Cikgu bagi jawapan akhir dapat 59.13. Sisihan piawai untuk beta. Sisihan piawai untuk beta cikgu terus bagi jawapan dia ialah 6.70. Cikgu minta awak kirakan menggunakan formula ni. Okey. Jadi soalan dia kata tentukan kumpulan yang menunjukkan prestasi yang lebih baik. Jadi kalau awak tengok dekat sini, cikgu highlight kan. Yang ni min dia ialah 57.25, 7.66. Yang satu lagi ialah 59.13 dengan 6.70. Jadi sekarang kita nak compare kan. Yang mana yang paling bagus, yang lebih baik dan konsisten dia kata. Jadi kalau kita tengok dekat sini, jawapan dia ialah prestasi kumpulan beta. Cikgu tambah dekat sini. Oleh sebab itu, prestasi kumpulan beta adalah lebih baik kerana min markahnya lebih besar. Lebih baik kerana min ni min 59, ni min dia ialah 57. Jadi min markah lebih besar. Min markah, kena buat ayat untuk soalan ni, lebih besar daripada kumpulan alfa. Kumpulan beta lebih baik kerana min markah lebih besar daripada kumpulan alfa. Yang ni 59. Ialah kalau markah exam, siapa yang dapat markah tinggi dia adalah lebih baik. Kan ni 59, yang ni 57. Okey, seterusnya dan sisihan piawai, cikgu sambung kat sini. Dan sisihan piawai dia lebih kecil. Kan? Ini 6.7, ini 7.66. Lebih kecil. Bila lebih kecil dia menunjukkan prestasi yang lebih konsisten. Dahlah dia baik, dia menunjukkan prestasi yang lebih konsisten. Apa yang maksudkan dengan prestasi yang lebih konsisten? Maksudnya macam ni. Kalau awak tengok, kalau kita tengok markah dekat sini, yang dapat 55 hingga 59, yang ni 11 orang, yang ni 10 orang. Yang dapat 60 hingga 64, yang ni sikit je. Yang ni 13 orang. 65 hingga 69, yang ni pun sikit, yang ni 9. Jadi dia konsisten saja. Markah tinggi dia konsisten. Markah rendah dia pun konsisten. 2 orang. Itu maksud konsisten. Jadi macam mana kita nak buktikan dia konsisten? Dengan cara kita kira dia punya sisihan piawai, ataupun standard deviation.
Okey, seterusnya kita tengok rajah di bawah menunjukkan histogram longgokan bagi jisim telur ayam yang diambil daripada sebuah ladang ternakan ayam pada suatu hari. Jisim telur pada persentil ke-40 dan ke atas akan dijual sebagai telur biasa dan selebihnya akan dijadikan sebagai telur masin. Anggarkan jisim minimum telur yang akan dijual sebagai telur biasa. Kalau awak tengok soalan ni, dia adalah TP6. Maksudnya soalan ni sangat memerlukan awak berfikir. Okay, jadi kita tengok, dia kata, anggarkan jisim minimum telur yang akan dijual sebagai telur biasa. Jadi kalau nak jual sebagai telur biasa, dia adalah 4 persentil. Persentil tu peratus kan? Cikgu ulang balik, jisim telur pada persentil 40 dan ke atas, maksudnya 40% dan ke atas, akan dijual sebagai telur biasa. Maksudnya grade lah. Persentil 40% dan ke atas akan dijual sebagai telur biasa dan selebihnya akan dijadikan sebagai telur masin. Jisim telur pada persentil. Okey, maksudnya ni ada telur kan? Ni jisim. Jisim maksudnya berat dia kalau pada persentil 40% sampailah 100% kan? Akan dijadikan telur biasa. Maksudnya bagus. Kalau berat dia bagus. Ni jisim. Kalau jisim dia ringan, telur ni jisim dia ringan, maksudnya 0 hingga 39%. Cikgu tukar dalam bentuk macam ni pula. Akan dijadikan sebagai telur masin. Di soalan B1 dia kata, anggarkan jisim minimum telur yang akan dijual sebagai telur biasa. Jadi kalau kita tengok dekat sini, total jisim dia ialah, total paling berat ialah dekat sini 300 gram. Jadi kita kirakan 40 per 100 darab dengan 300 gram, awak akan dapat 120. Anggarkan jisim minimum. Jadi dapatlah jawapan dia 120. Jadi kita tengok daripada graf ni, 40 persentil yang ke-40. Kita tengok 120 dekat mana? Ni 100. Dua kotak 110. Dua kotak lagi ialah 120. Jadi naik 4 kotak. Okay, kita sampai dekat situ. Kita tengok berapakah dia punya jisim dekat situ. Sebab soalan dia tanya jisim kan. 110, 120, 4 kotak. Ada dekat situ daripada OGIF, maka jisim minimum telur yang akan dijual sebagai telur biasa ialah 56.7 gram. Ini kita kena buat betul-betul lah ni. Apa yang maksudkan dengan buat betul-betul? Maksudnya kita kena buat macam ni. Macam tu. Baru kita boleh baca daripada graf ni. Baru kita nampak. Itu caranya. Okey. 50, yang tu ialah 50, kena betul-betul baca 54.95, 59, jadi 2 kotak kecil akan naik 1. 54.95, 55.95, 50. 2 kotak kecil naik 1. Okay, macam tu. Sini 54.95. 2 kotak kecil akan 55.95.
Dua kotak kecil lagi ialah 54, 55, 56. Saja dia guna 0.95. Dia nak menyusahkan kita kan. Lepas tu dua kotak kecil lagi 57.95. Kalau daripada graf ni yang cikgu buat ni, cikgu akan dapat oleh sebab itu persentil yang ke-40 cikgu akan dapat 56.7 gram. Okay. Yang ni awak bergantung pada graf awak. Yang penting awak pandai baca. Okey, seterusnya soalan yang B2 dia kata bina jadual kekerapan bagi jisim telur ayam yang diambil daripada ladang ternakan ayam itu dengan selang kelas ialah 45 sampai 49.9 dan seterusnya. Macam mana kita nak jawab soalan B? Jadi kita buat tabel. Sorry. Soalan B2. Jadi kita nak buat tabel, jadual. Kita buat jadual. Ini dekat sini adalah jisim telur ayam. Dekat sini adalah dia punya kekerapan. Kalau dia kata bina jadual kekerapan, maknanya jisim dan kekerapan sahaja. Okey, jadi jisim yang dia nak ialah 45.0 sampai 49.9. Lepas 49.9 ialah 50.0 sampai sampai mana? 54.9. Sebab dia naik 55 kan. Kemudian lepas 54.9 ialah 55.0. Sehinggalah kalau awak macam awak keliru, awak boleh tengok rujuk ke atas. Dia akan jadi 59.9. Okey, lepas 59, 60. Tadi 50 kan, ni 60.0 sampailah kita boleh rujuk ke atas ni 64.9. Lepas 64.9 macam ni tadi ialah 65.0 sampai ini kan 65 sampai 69.9. Okey, habis. Paling tinggi ialah 69.9. Tengok ni. Sini ialah 69.9. Okey, seterusnya kekerapan kita tengok dari 45 sampai 49.9 ialah kekerapan dia sebanyak sini 50. Jadi dua kotak kecil tu 10. Ini 4 kotak kecil 10, 20. Okay, seterusnya yang kat sini ni tinggi dia ialah 50 kan. Dua kotak kecil 60, dua kotak kecil 70, dua kotak kecil 80. 60. Jadi dia 80. Awak kena tolak dengan 20. Tolak dengan sebelum dia. Sebab yang ni dah longgok. Jadi dia nak kekerapan sahaja kena tolak. Kena tolak 80. Tolak dengan 20. Jadi kita dapat 60. Okey, seterusnya tinggi yang ketiga. Ke padam sini. Okey, tinggi yang ketiga ini ialah 200 kan. Jadi 200. Awak kena tolak dengan tinggi yang sebelum. Tinggi yang sebelum ialah 80. Kan? Jadi sama dengan 120. Seterusnya tinggi yang ini ialah 250. Dua kotak kecil 260. 270, 280. Jadi 280 kita tolak dengan sebelumnya akan jadi 80. Last kali ialah tinggi dia 300.
Kita kena tolak dengan yang sebelumnya, 280 jadi 20. Itulah kekerapannya. Okey, last sekali ialah soalan nombor 3. Penternak ayam tersebut membandingkan jisim telur yang diambil dengan data pada hari sebelumnya. Diberi bahawa sisihan piawai bagi jisim telur yang diambil hari sebelumnya itu ialah 5.12 gram. Penternak ayam tersebut menyatakan bahawa jisim telur ayam pada hari sebelumnya itu adalah lebih terserak, dia kata. Tunjukkan bahawa pernyataan penternak itu adalah benar. Jika kita nak tunjuk benar ke tak, kita kena cari dia punya sisihan piawai. Okey, sekarang kita cari dia punya sisihan piawai. Kita tahu formula variance ialah jumlah F darab dengan X square bahagi dengan jumlah F tolak dengan mean square. Okey. Daripada sini, daripada sini kita boleh kirakan ini dia punya frekuensi. Jadi kita kena tambahkan X. Okey. Nak tambah kat kolom mana? Kena tambahkan dia punya titik tengah. Cikgu tambahkan dekat sini. Kat mana nak conteng sikit. Awak boleh tambah nanti Jadi cikgu tambahkan dekat sini ialah X ataupun titik tengah Jadi titik tengah ialah 45 tambah 49.9 bahagi 2. Kita akan dapat 47.45. Cikgu tulis 47.45. Kemudian dekat sini ialah 52.45. Ini dia punya titik tengah. Sorry terpaksa gunakan apa yang ada. Okey, seterusnya 57.45. Seterusnya ialah 62.45. Last sekali ialah, tengok dia ada rentak ragu kan, lepas 62, 67. Jadi kat sini ialah 67.45. Jadi kita kirakan F darab X square. Jadi sama dengan F 20 darab dengan X square ialah 47.45 square tambah dengan, buat kurungan, tambah dengan 60 darab dengan 52.45 square tambah seterusnya awak buat sampailah last sekali cikgu buat 20 darab dengan 67.45 square tutup kurungan. Kita akan bahagikan dengan total dia ialah 20 tambah 60 tambah semua, total dia ialah 300. Okay. Dekat mana pun, dekat sini pun kita boleh semak 300. Okey, bahagi dengan 300 tolak dengan mean square. Okey, kita kirakan mean macam tadi juga, 20 darab 47.45 tambah 60 darab 52.45 tambah seterusnya awak buat sampailah last sekali ialah 20 darab 67.45 67.45 bahagikan dengan 300. Okey, bagi ni cikgu betulkan. .20 darab dengan 67.45 tutup kurungan. Okey, bahagi dengan 300. Semua sekali kuasa 2. Awak tekan kalkulator, cuba uji tekan kalkulator, awak akan dapat itu baru variance. Last sekali cikgu bagi sisihan piawai, awak akan dapat 4.99 gram. Okey, yang dia bagi ialah 5.12 gram. Jadi dia lebih kecil kan? Jadi sisihan piawai yang kita dapat 4.99 lebih kecil daripada 5.12 gram. Ini menunjukkan jisim telur ayam pada hari sebelumnya adalah lebih terserak. Penyataan penternak itu adalah benar.
Tulis macam tu. Kita ulang. Ini menunjukkan jisim telur ayam pada hari sebelumnya itu adalah lebih terserak. Bila ni kecil, dia lebih terserak. Pernyataan penternak itu adalah benar. Okey. Seterusnya nombor 15. Okey, nombor 15 tak perlu buat. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Cikgu minta maaf banyak-banyak sebab terpaksa laju untuk bab ni. Sebab nanti kita akan ada ujian dalam masa terdekat dalam bulan 8 ni. Nanti cikgu kena habiskan juga silibus bulan 8. Okey, sekian sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.